A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua pelajar pendidikan khas kelas soleh? Okey, hari ini adalah hari Selasa. Kita akan masuk tajuk yang kita akan bincangkan minggu lepas ya. Okey, tajuk yang seterusnya selepas kita bincangkan pada minggu lepas iaitu dandanan diri ya. Sebelum tu kita telah belajar penjagaan diri, penjagaan kebersihan anggota badan kan. Kita dah belajar dah minggu lepas. Ada buat tak soalan yang cikgu dah suruh buat tu? Cikgu harap semua dah buat ya. Okey, hari ni kita akan masuk muka surat yang ketiga ya. Untuk buku teks, muka pengurusan diri, muka surat ketiga. Jadi kamu, cikgu harap buka muka surat 3 buku teks pengurusan diri. Okey? Okey. Pada muka surat 3 tersebut, dia akan paparkan tajuk dandanan diri. Apa yang dimaksudkan dengan dandanan diri? Kita bacakan. Apa yang dimaksudkan ya? Mendandan diri ialah menghias diri dengan menggunakan alatan dandanan diri. Ia bertujuan untuk mencantikkan dan mengemaskan diri agar nampak ceria dan bersih. Itu maksud dandanan diri ya. Apa kegunaan dandanan diri ni? Kenapa ia sangat penting untuk kita? Ya. Kita kena tahu tu semua. Jangan kita bangun-bangun tidur, mandi pun tak, lepas mandi rambut pun tak sikat, dengan rambut kalau yang perempuan getah pun tak ikat, berborai-borai. Lepas tu ketiak pun tak bubuh deodoran, tu tak boleh. Kita kena tahu apakah fungsi dandanan diri ni. Dandanan diri ini adalah untuk mencantikkan diri kita dan juga mengemaskan diri kita agar orang tengok ceria dan bersih. Kalau muka kita dengan rambut tak sikat lepas mandi, apa tengok orang tengok keadaan kita? Nampak macam tak terurus kan? Lepas tu dengan kukunya yang panjang, tak pernah potong, hitam. Apa orang bayangkan keadaan kita tu? Kalau orang tengok kita dengan keadaan macam tu, apa orang bayangkan? Pelajar yang kurang menjaga penampilan diri. Jadi orang pun tak nak berkawan. Orang kata serabainya kan. Kita tak nak macam tu ya. Okey, jadi hari ni cikgu akan tunjukkan apakah yang peralatan ya yang kita gunakan untuk dandanan diri. Okey. Peralatan yang pertama. Okey. Mencantikkan muka. Cuba tengok, kamu tengok pelajar India tu, dia buat apa kat muka dia? Dia ambilkan bedak kan? Dia tempel kat muka dia. Nak suruh gebu lah. Kalau yang perempuan lah, kalau lelaki tak apa, tak berbedak pun kan. Itu adalah untuk mencantikkan muka. Yang berminyak-minyak tu, bubuhlah bedak, barulah nampak gebu sikit. Untuk penampilan diri kita ya. Okey, yang kedua ialah mencukur. Itu untuk pelajar lelaki lah. Kalau kamu sekarang kan dah remaja, akan tumbuh bulu-bulu kan kat badan, akan tumbuh adanya janggut, jambang semua. Jadi untuk mencantikkan supaya muka kita nampak kemas, kena guna pencukur untuk mencukur. Kena cari pencukur yang sesuai untuk kita ya. Okey. Untuk apa kita mencukur ni? Sebab kalau kita sebagai pelajar sekolah, kita tak boleh dibenarkan untuk menyimpan misai dan juga janggut. Pergi sekolah jangan kamu berjambang, berjanggut pula. Itu bukan pelajar sekolah. Kalau cikgu tak apa. Jadi kamu kena cukur lah semua tu. Dah besar, dah habis sekolah, terpulang pada kamulah nak simpan janggut ke. Itu terpulang. Tetapi kalau sebagai pelajar sekolah, dikehendaki cukur semua
janggut dan juga misai yang tumbuh itu. Okey. Okey, yang ketiga ialah memotong kuku. Kita tengok setiap hari Jumaat kita disunatkan untuk memotong kuku. Sebab apa kena potong kuku kamu? Ya, kuku kita akan sentiasa panjang setiap hari kalau kita tak potong akan panjang. Jadi kalau kuku kita panjang, apa jadi pada tangan kamu? Tangan kamu akan kuku kamu akan hitam. Kan? Akan penuh dengan kekotoran. Akan melekat-lekat di kuku kamu. Jadi, kamu dikehendaki memotong kuku sekurang-kurangnya seminggu sekali. Ya, yang terbaiknya adalah hari Jumaat. Kita potong hari Jumaat, itu adalah sunnah Nabi. Ya, jadi kita kena sentiasa jaga penampilan kuku kita. Ya, kalau kita pergi sekolah pun, kita orang boleh tengok penampilan kita. Ini pelajar yang pengotor atau pelajar yang kemas. Kita nampak. Ya, dari segi kita tengok kuku pun kita tahu. Sebagai pelajar sekolah, kita wajib memotong kuku kita untuk kebersihan diri. Okey. Yang seterusnya ialah mewangikan badan. Dia menggunakan apa tu? Dia menggunakan minyak wangi. Untuk wangikan badan. Janganlah kamu bubuh habis setengah botol habis satu hari. Sikit-sikit pun tak apa. Janganlah bubuh sampai sakit hidung orang lain baunya. Tak bolehlah. Kita bubuh sekadar untuk menyelesaikan diri kita. Menyelesaikan kita rasa wangi, seronok, gembira. Itu pun alhamdulillah. Okey, yang seterusnya, gambar yang seterusnya ialah apa ni? Gambar apa ni? Sikat rambut ni wajib lah untuk kamu sebagai pelajar lelaki. Kalau orang tak sikat rambut, apa orang tengok kalau pelajar ni lepas mandi terus pergi sekolah tak sikat rambut, apa jadi? Kan? Teruknya orang tengok apa benda lah. Sebabnya jap-jap pergi tandas. Sebab apa nak pergi tandas tu? Nak pergi sikat rambut. Orang handsome. Kan? Jadi tak apa. Sikat rambut banyak-banyak kali tu tak apa. Tu tak apa. Tetapi kalau jap-jap pergi tandas tu tak elok lah. Sebab tandas tu bukan tempat untuk kita menyikat rambut dengan lama-lama. Kan? Tandas tu untuk kita berok ke, kencing ke kan. Cepat-cepat nak keluar. Sebab apa yang ada dalam tandas tu? Setan kan? Jadi merapikan rambut, kita dah sediakan, kalau di sekolah kita dah sediakan cermin besar. Kan? Cermin besar. Tempat kamu untuk menyikat rambut kamu. Jadi gunakanlah cermin yang kita ada tu. Tapi kalau di rumah, kamu semestinya ada cermin kamu. Jadi gunakanlah cermin untuk sikat rambut. Kita sikat rambut ni bukan untuk diri, untuk orang lain tengok je. Kita untuk diri kita rasa yakin dengan penampilan kita. Okey, yang seterusnya ialah gambar apa tu? Pelajar perempuan menggunakan getah mengikat rambut. Tu untuk pelajar perempuan lah. Orang Cina biasanya kan, kalau yang perempuan dia tak boleh menguraikan rambut dia pergi sekolah. Urai rambut macam tu je tak boleh. Wajib mengikat rambut dia. Tapi kalau orang Islam, wajib memakai tudung, menutup aurat. Kan? Tapi kalau di rumah, boleh ikat rambut. Boleh ikat rambut juga. Untuk kekemasan diri. Untuk kekemasan rambut. Supaya kalau ketika memasak, kan, walaupun di rumah ketika memasak rambut berjurai-jurai masuk dalam makanan, itu adalah tidak elok, kan? Orang tengok jumpa rambut dalam makanan, apa jadi? Tak lalu terus nak makan, kan? Jadi jagalah penampilan. Okey? Dan yang seterusnya yang paling penting juga untuk kamu ialah menghilangkan bau badan dengan menggunakan deodoran. Kita dah besar, remaja, mestilah ada bau, kan? Bau yang kurang menyenangkan kalau berpeluh. Jadi, untuk mengelakkan itu, kamu dikehendaki menggunakan deodoran. Kalau nak pergi mana-mana, terutama nak pergi sekolah, cikgu harap janganlah tak pakai deodoran. Sian kat kawan-kawan kamu bau.
Kadang-kadang kawan kamu tu kesian kat kamu nak bagi tahu. Busuknya. Tak sampai hati nak bagi tahu kan? Tapi sebenarnya busuknya orang dalam hati. Kan? Jadi kita kena jagalah hati, kita kena jagalah penampilan. Jangan orang tak nak berkawan dengan kita sebab kita bau badan busuk. Orang dah handsome dah. Orang dah handsome, sikat rambut dah cantik, tapi bau badan busuk. Lerus tak lalu orang nak duduk dekat kan? Jadi kena jaga kebersihan tu. Kena jaga supaya badan kamu tak berbau. Tapi sebelum kamu bubuh deodorant semua ni, kenalah mandi dengan sebersih-bersihnya dulu. Kan? Yang macam cikgu dah ajar minggu lepas. Kenalah gosok gigi dulu. Mandi shampoo dulu. Apa lagi? Mandi sabun dulu. Cuci muka dulu. Kan? Sebelum kita mendandan diri. Okey? Jangan bangun pagi-pagi mandi dok. Tapi bubuh bedok. Sikat rambut. Bubuh deodorant. Apa jadi? Kekotoran yang ada pada badan itu ada lagi di badan. Tak lagi keluar sebab kita tak mandi. Jadi, perkara yang paling utama ialah bangun pagi, mandi dahulu. Mandi dahulu sebersih-bersihnya, yakin bersih. Gunakan tuala yang elok, yang bersih. Walaupun tuala buruk, tapi bersih. Jangan tuala baru tapi kotor, buat apa juga. Tak semestinya tuala yang baru. Tuala yang bersih. Ya? Gunakan tuala yang bersih untuk lap kekotoran yang ada, lap badan kamu itu. Jangan tuala tu sampai dah berbulan-bulan tak pernah basuh, guna pula. Jadi kekotoran yang ada kat tuala tu melekat pula pada badan kamu. Ya. Macam tak mandi jugalah. Okey, hari ini cikgu harap kamu dapat belajar apa itu dandanan diri. Dan tugasan hari ini ialah cikgu harap kamu pilih 3 alatan yang ada di rumah. Okey, 3 alatan dandanan diri yang ada di rumah kamu. Okey, lepas tu kamu tangkap gambar. Okey, dan juga kamu gunakan 3 alatan itu untuk menghias diri kamu. Okey. Cikgu tak adalah suruh kamu tangkap gambar setiap tu. Contohnya kamu ada sikat, mesti ada sikat kat rumah kan? Kamu ada bedak ataupun kamu ada deodorant. Cikgu nak 3 alatan itu kamu tangkap gambar kepada cikgu. Tunjuk kamu pegang semua alatan tu dan bagi kepada cikgu. Okey, itu menunjukkan bahawa kamu menggunakan alatan tersebut untuk kehidupan seharian kamu. Okey, itu sahaja tugasan untuk hari ini. Okey, cikgu harap kamu aplikasikan segala pelajaran hari ini dalam kehidupan. Semoga kita semua akan menjadi sihat, cantik, bersih, kemaskan diri walaupun berada di rumah, ya. Walaupun kita berada di rumah, keluarga kita ada, ibu bapa kita ada, dia mahukan kita juga berada dalam keadaan bersih, ya, untuk penampilan diri kita, untuk semangat kita, ya, untuk semangat kita. Kalau kita belajar dengan muka tak mandinya, badan berbaunya, apa rasa? Ya? Kita akan rasa macam tak selesa. Betul? Tapi kalau kita belajar dengan mandi, dengan gosok gigi, dengan sabun dan dengan wangi-wangi kan, dengan pakai deodorant, kita akan rasa semangat untuk belajar dengan lebih baik, ya. Itu adalah satu cara untuk kita belajar, yakinkan diri kita berpenampilan yang lebih baik. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.